Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nick Zulkarnain bin Khaidir dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan ingin membentangkan hasil dapatan yang kita buat bagi mengenal pasti beberapa perkara dan merancana kaedah ataupun pendekatan yang lebih efektif bagi memberi pendidikan keusahawanan kepada para pelajar dan juga para alumni yang boleh dimanfaatkan oleh semua. Jadi saya mengadaptasikan proses design thinking untuk kita melihat dengan lebih detail bagaimana kita ingin merangka satu solution yang kita akan bekerjasama dalam membangunkan pendekatan yang lebih menarik dan lebih berkesan pada masa akan datang, terutamanya dalam pendidikan keusahawanan. Okey. So kita pergi kepada peringkat pertama dalam kita mengadaptasikan design thinking ni. Okey. So kita kena pasti keadaan semasa kita, current state di mana kita apabila kita lihat current state pendekatan expansion learning yang lebih berkesan diperlukan bagi menyokong teknologi yang disokong oleh cyber physical system dan virtual reality. Jadi kita perlukan satu pendekatan ataupun platform yang lebih interaktif untuk kita melancarkan lagi kaedah transfer knowledge pada para pelajar, terutamanya dalam knowledge berkaitan dengan keusahawanan. Jadi kita dalam keadaan current state pun keadaan yang sekarang kita lihat integrasi yang pelbagai ni masih lagi limited ataupun perlu ditambah baik seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi harapannya setelah kita mengenal pasti masalah dan segala yang kita lihat melalui proses design thinking ni, kita akan lihat di masa hadapan, maksudnya future state tu macam mana. Okey, di future state ni kita akan lihat bagaimana kita ingin menggunakan teknologi cyber physical ataupun teknologi ICT ni untuk kita memberi pendekatan baru dalam mempelajari ilmu keusahawanan. Okey, dan juga kita boleh membangunkan experiential learning ecosystem yang disokong oleh teknologi virtual reality atau mixed reality yang lebih imersif, termasuk mengadaptasi teknologi AI dan big data analytics termasuk IoT. Jadi sebelum kita merealisasikan future state ni berdasarkan current state yang ada sekarang, kita perlu melalui beberapa proses design thinking, termasuknya kita perlu memahami kaedah, memahami masalah dan juga memahami customer. Okey, so dalam pendekatan ataupun analisis yang saya lakukan ataupun yang saya laksanakan, saya membuat temuduga bersama 3 kategori customer ataupun customer di sini maksudnya pelajar yang kita kena pasti. Antaranya adalah alumni, di mana alumni kita pastikan kita nak mendapat apakah dia punya persona dalam kita merangka satu kaedah ataupun pendekatan baru. Okey, alumni yang pertama saya menemu duga Mr. Wiki, dan hasil daripada temu ramah ataupun temu bual yang dibuat, hari ini Wiki, kita lihat data dan analisis yang kita ada, kita lihat dia perlu kepada persona proaktif, entrepreneurship and advisory services. Kedua adalah kita tengok dari sudut, kita lihat juga dia punya customer journey map. Hasil daripada interview yang kita buat, kita lihat ada beberapa perkara yang kita kata touch the point dalam kita dapat hasil daripada analisis dan temu bual yang kita buat. Kita lihat ada aspek motivated, confident, knowledgeable, togetherness, easy access, expert to monitor from industry dan juga entertain. Jadi ini adalah feeling dan experience yang pelajar ini mahukan. Supaya menyentuh hati mereka. So di mana kita kena lihat experience ataupun journey map daripada pelanggan ni ataupun pelajar ni, alumni ni, kita nak tengok macam mana servis yang kita bakal bangunkan. Jadi kalau kita tengok, kita kena nilai juga servis yang ada sekarang dan juga servis yang bakal kita wujudkan nanti untuk memenuhi kehendak alumni ni. Yang seterusnya adalah kita tengok insight hasil daripada permubuhan ni, kita dapat kena pasti pelajar ni, graduate entrepreneur ataupun alumni ni, keperluan pembelajaran berterusan secara kendiri, termasuk coaching, mentoring, menerusi platform atas talian yang seiring dengan perkembangan industri semasa dan teknologi terkini. Itu hasil daripada temu ramah customer yang pertama. Kita lihat customer yang kedua, interview ataupun customer ataupun interview yang kedua. Customer yang kedua kita, saya telah menemu ramah Mr. Lokman Hakim. Beliau adalah seorang pelajar, tetapi telah melibatkan diri dalam aktiviti persona kepada customer ini adalah they required proactive coach and mentoring to guide student. That mean bila dia dah buat perniagaan ni, dia perlu kepada proactive coach dan juga mentoring. So macam mana kita nak memenuhi persona ini? Kita lihat pelajar ni dia masih lagi di tahun 2. Jadi dia perlu kepada pendedahan kepada ilmu keusahawanan dan juga learning by example ataupun by mentoring. So itu penting juga. Dan antara insight yang kita dapat daripada analisis tersebut, kita tengok pelajar universiti untuk tahun 2 ni, pendekatan sumber rujukan terkini dan perkembangan industri berkaitan, termasuk menyediakan ruang dan peluang bereksperimentasi dalam aktiviti keusahawanan. Bagaimana caranya adalah menerusi bimbingan dan pembimbing keusahawanan atau coach dan juga mentor dari industri. Dan juga
dengan adanya keperluan ini kita boleh wujudkan satu platform jaringan integrasi sosial maya yang menggabungkan usahawan, pembimbing keusahawanan, pelajar yang dapat menyediakan perkhidmatan pendidikan keusahawanan dengan lebih berkesan dan berterusan. Jadi kita bila ada platform kita dah ada dalam bentuk virtual ataupun satu sistem, kita boleh gunakan ataupun pelajar boleh gunakan secara kendiri ya. Okey, persona yang ketiga kita dapat hasil dari temubual bersama Miss Nuraisha. Okey, so beliau adalah pelajar tahun 1. Jadi apakah keperluan customer ni ataupun pelajar tahun 1 ni? Dia melihat lebih kepada how to strengthen the future skill doing business. Okey, maksudnya skill yang macam mana sekarang ni kita lihat skill digital dan sebagainya. Jadi kita dah kena pasti the future skill tu. Itu antara challenges. Jadi macam mana kita nak memenuhi situasi mereka ni, menyelesaikan masalah mereka, nanti kita lihat dari aspek journey map tadi lepas ni dan juga solution yang kita akan tawarkan. Okey, kedua adalah needs dan sebagainya dan hasil daripada temubual juga kita lihat pelajar ni perlukan support ekosistem, experiential learning and practical with involvement of industry mentor. Jadi macam mana kita nak simulate benda ni, kita akan cadangkan wujud satu platform yang boleh menggabungkan semua aktiviti ni agar para pelajar dapat mendapat sumber rujukan yang terkini dan juga memenuhi kehendak industri. Kalau kita tengok touch point ni, yang pertama adalah para pelajar ni tahun 1 perlu earlier practical and theoretical exposure. Okey, terutamanya dalam knowledge berkaitan keusahawanan. Okey, yang kedua adalah they need space and opportunity to develop potential. Okey, dia nak kena pasti potential dia. Dan antara insight yang kita dapat hasil daripada temubual yang ketiga ni adalah kita lihat untuk menyediakan sumber rujukan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan termasuk menyediakan capaian pantas bagi pembelajaran keusahawanan dan juga keperluan kepada pusat sehenti maya atau portal yang menawarkan capaian maklumat yang menarik, senang difahami dan terkini sebagai pendedahan awal kepada para pelajar. So itu antara insight yang kita dapat. Okey. Dan selepas kita mendapat insight tersebut, kita pergi pada proses yang seterusnya adalah kita melihat idea. Macam mana kita nak kumpulkan idea dan hasilkan prototype. Okey. So antara teknik yang kita gunakan adalah kita menggunakan teknik how might we ataupun scramble method. So kita kena brainstorm sebanyak mungkin idea yang kita ada. Kita guna kata persoalan yang biasalah. How might we. Jadi untuk kita tengok insight hasil daripada insight yang kita dapat dari ketiga-tiga hasil temubual tersebut, kita dapati keperluan menggunakan teknologi terkini dan platform yang menggabungkan kaedah pemindahan ilmu pengetahuan akademik dan realiti sebenar pengamat industri. Jadi itu insight yang kita dapat. Jadi kita cuba tawarkan how might we, maksudnya jika kita buat macam ni, beberapa option ataupun beberapa perkara yang kita lihat dari aspek brainstorming ni. Kita lihat yang pertama adalah kita bangunkan integrated digital, kita bangunkan AI chatbot, dan kita guna aplikasi game Minecraft. So itu pun antara contoh. Dan kita boleh tambah baik ekosistem jaringan, pembangunan kurikulum yang organik dan mendedahkan pelajar dengan realiti sebenar secara berkuli dan sebagainya. Dan kita boleh tengok membangunkan pendidikan keusahawanan sebagai role model mempunyai perusahaan. Maksudnya pendidikan keusahawanan ni kena ada komunikasi dan sebagainya. Ini antara beberapa cadangan yang kita dapat. Kita appreciate cadangan semua ni ataupun kita mengambil kira cadangan dan kita pergi kepada proses seterusnya adalah kita melihat macam mana kita melihat teknik scramble ni. Sama ada kita melihat dari aspek substitute, penggantian kepada kaedah yang lama, dan juga kita boleh lihat dari aspek modifikasi ataupun modify the delivery approach dan juga modify di platform ataupun di scope yang kita wujudkan dalam platform yang kita bakal bangunkan. Jadi daripada analisis ni kita dapat kena pasti ada tiga yang utama lah. Yang pertama adalah kita menggunakan teknik ni lah. Teknik ni amat sesuai lah untuk kita memastikan cadangan ataupun idea yang paling relevan dalam menyelesaikan masalah hasil dari interview ataupun temubual yang kita buat. Kita juga menggunakan kaedah teknik remix menggabungkan idea-idea yang relevan bagi menyelesaikan masalah. Jadi hasil daripada analisis kita tengok ada dua yang kita boleh gabungkan dan hasil daripada kedua-dua ataupun beberapa idea ni kita remix, kita boleh buat remix dan kita boleh hasilkan tiga penyelesaian yang solid untuk kita cadangkan, untuk penambahbaikan dan juga untuk kita gunakan sebagai idea membangunkan solution ataupun prototype kepada solution kita. Maksudnya mungkin prototype tu mungkin dari sudut produk ataupun prototype tu juga mungkin dari aspek service innovation. Menggunakan teknologi digital dan juga ICT ni. Hasil daripada kaedah remix canvas ni kita tengok dua tadi. Apa yang kita lihat, kita menggabungkan kepelbagaian pendekatan pengajaran dan juga memperluaskan skop sasaran. Jadi macam mana kita nak merealisasikan gabungan idea ini, idea untuk kita selesaikan ni, menerusi pembangunan integrated digital interactive platform bagi community of practice. Jadi kita ada dua gabungan idea ni. Satu adalah kepelbagaian pendekatan pengajaran, satu lagi kita pelbagaikan skop. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelbagaikan perkhidmatan yang ditawarkan dan juga penggunaan teknologi AI ataupun big data tadi tu. Jadi hasilnya adalah kita membangunkan AI chatbot yang memberi konsultasi business advisory coaching atau ilmu keusahawanan kepada para pelajar dan perlu adaptasi teknologi big data dalam kita menyediakan perkhidmatan tersebut. Itu.
Okey, yang seterusnya adalah jika kita menggabungkan hasil daripada idea cadangan tersebut, okey, yang kita dah brainstorm tadi tu, kita tengok pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar dan juga adaptasi konsep gamifikasi dalam kaedah pengajaran. Jadi kita modify juga approach dan menggunakan aplikasi, okey, game Minecraft itu contohlah ataupun seumpamanya bagi mewujudkan simulasi sebenar realiti yang berlaku dalam industri sebagai usahawan. Jadi skill-skill yang dipelajari dia boleh praktis secara gamifikasi dan juga berteraskan pengalaman sebenar di industri. Jadi kita bila kita gabungkan tu kita boleh guna sebagai satu rujukan untuk kita bangunkan platform interaktif yang kita cadangkan tu. Okey. Okey, seterusnya ini idea yang kita pilih. Okey, kita cari idea terbaik, okey, yang kita ada, itu susun semula menilai. So kita dah identify 3 idea yang menarik seperti yang saya nyatakan tadi, dan ini adalah prototype dari sudut dia punya architecture of the prototype for these services ataupun platform yang kita bakal bangunkan. Jadi kita namakan virtual AI chatbot for entrepreneurship education and advisory services. Jadi kita lihat gabungan teknologi yang ada dan juga inovasi perkhidmatan yang ditawarkan menerusi pembangunan solution ataupun prototype yang kita bangunkan. Jadi prototype ni masih lagi dalam peringkat konseptual. Kita belum ada prototype untuk kita test dan juga kita membangunkan sistem ni. Tapi kita dah cadangkan satu prototype secara konsep. Macam mana service innovation yang dibangunkan berteraskan analitik big data dan juga experience dari usahawan sebenar dan juga kemahiran coaching yang ada oleh pendidik usahawanan ni. Jadi kita gabungkan dalam sistem ni supaya para pelajar ataupun pengguna dapat menggunakan perkhidmatan menerusi sistem prototype yang bakal dibangunkan. Okey, seterusnya adalah berdasarkan prototype ni, okey, apakah masalah yang diselesaikan oleh idea yang saya cadangkan ni? Antaranya adalah masalah capaian sumber bahan pengajaran terkini yang seiring dengan perkembangan teknologi dan industri. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kita selesaikan adalah kepelbagaian kaedah berkesan dalam pendidikan usahawanan kita boleh wujudkan dalam platform ni. Okey, kalau kita guna platform lain, dia mungkin kaedah-kaedah tertentu, tapi bila menggunakan integrasi platform ni, kita boleh ada kepelbagaian kaedah berkesan dalam pendidikan usahawanan. Okey, yang ketiga adalah masalah platform maya. Okey, sebelum ni dia tidak bersepadu, tetapi kita selesaikan dengan adanya platform maya bersepadu ni berteraskan teknologi terkini yang menggabungkan kepakaran pendidik usahawanan, usahawan dan pemegang taruh berkaitan dalam memperkasa agenda usahawanan secara holistik dan proaktif. Ini antara perkara masalah yang diselesaikan oleh cadangan ni, hasil analisis. Okey, siapakah pengguna? Pengguna dia kita boleh diversify kepada lebih ramai target user sebab kita boleh run secara online dan juga secara 24/7 jika platform ni dah di-upkan ataupun telah implementation kan ataupun diimplementasikan. Okey, antaranya adalah graduan usahawan, pelajar universiti, usahawan muda, usahawan mentor dan juga pendidik usahawanan yang menyumbang idea dan kepakaran menerusi platform ni. Jadi, penggiat industri juga boleh menjadikan platform ini sebagai rujukan mencari sumber kepakaran dan juga graduan yang berpotensi dalam melaksanakan usahawanan tersebut ataupun mencari partners dalam bisnes. Okey, kerajaan ataupun agensi kerajaan termasuk JLC juga boleh menjadikan portal ni sebagai satu sumber rujukan di mana kepakaran semua ada di sini dan juga mungkin kaedah pendidikan dan juga knowledge base punya knowledge yang ada kita gabungkan dalam satu portal knowledge base punya platform. Okey, dan juga usahawan mikro, kecil dan sederhana termasuk penyedia perkhidmatan teknologi dan syarikat swasta. Ini ada antara pengguna kepada produk ni lah. Okey, yang seterusnya produk ini juga kita lihat dari aspek bagaimana pengguna menyelesaikan masalah ini sekarang. Okey, dengan adanya sistem ni, inovasi perkhidmatan yang ditawarkan menerusi pembangunan virtual chatbot ni, okey, mampu memberi khidmat nasihat yang cepat, tepat dan dapat dicapai pada bila-bila masa. Itu antara penyelesaian yang boleh buat. Dan platform bersepadu ni juga mampu mengatasi masalah, mendapatkan pandangan menyeluruh dari pelbagai sumber pengetahuan, penggiat industri dan juga pakar-pakar dalam pendidikan usahawanan ataupun coach-coach yang terlibat. Jadi platform ni menjadi one stop center lah. Kita katakan jadi one stop center untuk memberi pendidikan usahawanan yang efektif dan berkesan. Okey, bagaimanakah produk atau services yang saya ataupun yang kita cadangkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeza? Okey. Kalau kita lihat penyelesaian ni agak berbeza, antaranya adalah kita lihat dari aspek penggunaan AI dalam memberi khidmat nasihat secara virtual. Maksudnya kita ada intelligent system yang memberi khidmat nasihat berdasarkan masalah yang ditanya tersebut. Jadi dia seolah-olah kita ada satu artificial intelligent advisor untuk memberi khidmat nasihat dan juga memberi maklumat ataupun consultation usahawanan tersebut. Okey, dan pencarian maklumat menjadi lebih cepatlah dengan adanya virtual AI ni. Okey, dan boleh berinteraksi dengan AI chatbot ni satu. Dan satu lagi adalah antara keunikan prototype yang kita bangunkan ini adalah platform maya bersepadu menyediakan kepelbagaian pendekatan khususnya yang berbeza dari setiap keperluan pengguna menyelesaikan masalah. Jadi kita dedicated kepada masalah-masalah tertentu yang boleh diselesaikan ataupun diberi khidmat nasihat menerusi platform ni. Okey, sebab kita dah ada a pool of knowledge yang telah digabungkan dalam platform ni yang menjadi sumber rujukan. Okey, dan penyelesaian yang disediakan melalui platform ni adalah personalized, iaitu mengikut keadaan dan persekitaran sebenar pelanggan. Maksudnya cara dia entertain di question ataupun the problem tersebut adalah dedicated sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi dia lebih smart dan juga lebih intelligent.
Okey, ini adalah seterusnya kita lihat dari aspek nilai tawaran nilai yang diberikan dan juga ciri-ciri yang ada dalam platform yang kita bangunkan dan juga impak kepada pemegang taruh dan juga yang lain. Jadi apabila kita lihat dari aspek tawaran nilai, kita lihat AI Chatbot Advisory ni dia powered by big data analytic algorithm. Okey, dengan menggabungkan latest fundamental dan juga applied knowledge by industry player. Jadi kita ada a pool of knowledge yang kita kumpulkan dalam platform ni, di mana platform ni boleh memberi pendidikan, sumber rujukan dan sebagainya. Dia kita kata 360 lah berkaitan dengan berkaitan dengan pendidikan usahawanan dan juga ilmu usahawanan lah, sama ada secara teoretikal ataupun praktikal oleh industri itu sendiri ataupun usahawan sendiri. Okey. Yang kedua adalah kita lihat dari aspek ciri-ciri dia. Okey, ini ciri-ciri teknikal dia lah. Kita lihat dari aspek real time intelligence system, advanced technology applied for entrepreneurship education and advisory services. Okay, so of course kalau kita bangunkan satu sistem ni ataupun kita expect cirinya adalah fast, reliable dan juga konsisten. Okay, supaya penyelesaian menggunakan kaedah ni dia lebih senang dan sebagainya. Okay, dan seterusnya adalah impak. Impak kita lihat impak long life learning for graduate entrepreneurs. Okay, dan juga encourage entrepreneurship culture nationwide. Dari sistem ni dia membantu menyemarakkan lagi lah pendidikan keusahawanan. Kita tengok juga sustainability of the entrepreneurship education, sustainability of entrepreneurship education, and then strengthen the social networking among community of practice, in entrepreneurship. Dan juga mungkin kita boleh bayangkan impak yang lebih besar kita akan pastikan jika adanya platform sebegini, dia mungkin merupakan salah satu inisiatif ataupun approach yang kita gunakan untuk future proof entrepreneurship education delivery approach. Okey, maksudnya kat sini sekiranya kita kata kita boleh gunakan sepanjang zaman dan juga mungkin berguna pada masa akan datang. Itu yang kita harapkanlah melalui pembangunan prototipe ni. Okey, dan seterusnya bila kita dah ada cadangan ni, kita dah buat, kita dah rasa cadangan tu mungkin boleh dilaksanakan, kita ada validation bagi penambahbaikan kepada ni. Okey, antara cadangan daripada validasi yang kita buat juga kita lihat kaedah proaktif dalam pendidikan keusahawanan menggunakan teknologi seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Jadi kita guna apa saja kaedah ataupun teknologi yang ada sekarang bagi meningkatkan kaedah delivery dan sebagainya. Okey. So, seterusnya adalah antara kelebihan prototipe yang kita bangunkan ini menjadikan sumber rujukan terkini ilmu keusahawanan dan realiti sebenar usahawan. Ini kita lihat secara skop yang lebih besar lah dari seluruh dunia. Maksudnya kita boleh offer platform ni untuk diakses oleh semua yang boleh akses kepada internet. Maksudnya terbuka kepada seluruh dunia macam tu. Okey, dan sumber ilmu keusahawanan yang dicapai dengan mudah dan pantas dari pelbagai dimensi industri. Jadi kita ada satu platform ataupun satu integrated system yang boleh menggabungkan kesemua knowledge dan juga experience para usahawan. Jadi kita boleh dapat sumber rujukan melalui portal yang kita bangunkan. Okey, termasuk teknologi terkini yang kita adaptasikan dalam delivery of knowledge dalam usahawanan. Okey, kita telah membuat penambahbaikan hasil daripada interview tersebut. Kita tengok juga penambahbaikan prototipe. Jadi kita mengambil kira pandangan customer kita, apa yang mereka mahukan. Mereka mahukan personalized delivery technique for advisory services. Okey, yang kedua personalize the form of knowledge content for specific target customer. Jadi specific target customer ni dia perlukan specific knowledge untuk mereka. Jadi dia perlukan knowledge yang bersesuaian dengan kehendak mereka. Jadi itu yang sesuai pada masa tertentu. Okey. Dan kita juga perlu improvise more on algorithm kita supaya kita boleh provide a better solution to the problem. Maksudnya kalau algorithm kita tu tidak tidak tepat, jadi solution yang dicadangkan mungkin tidak tepat juga. Jadi kita kena improvise ataupun improve the algorithm tu. Itu antara penambahbaikan yang kita akan buatlah dari masa ke masa. Dan seterusnya kita develop more variety knowledge base. Kita develop more variety knowledge base from various perspective on entrepreneurship. Jadi kita akan dapat pandangan ataupun sumber rujukan ataupun ilmu dari pelbagai dimensi ataupun pelbagai aspek. Okey. Dan seterusnya secara peribadinya, refleksi hasil daripada exercise ataupun tugasan design thinking ni, hasil daripada pendekatan yang kita gunakan dalam mengenal pasti kehendak customer dan juga kita mereka bentuk satu produk atau perkhidmatan hasil dari teknik design thinking ni. Kita lihat kita dapat proses design thinking ini dipelajari, yang saya pelajari ni membantu saya dalam meneroka idea baru secara sistematik dengan menguasai penggunaan pelbagai teknik dan proses yang berkesan agar dapat diadaptasi dalam pelbagai bentuk, idea dan inovasi baru bagi menyelesaikan masalah secara spesifik berdasarkan realiti sebenar pelanggan. Jadi kita mengambil kira pandangan pelanggan. Dan antara yang lain juga adalah proses validasi cadangan idea juga membantu kita menambah baik idea asal secara spesifik selepas mendapat maklum balas tepat dari pelanggan. Jadi kaedah spesifik macam ni ataupun secara sistematik ni kita diharapkan dapat mendapat gambaran sejelas mungkin berkenaan kehendak dan juga kesesaraan yang dihadapi oleh pelanggan supaya kita dapat menghasilkan satu perkhidmatan ataupun produk yang memenuhi kehendak mereka. Okey.
Jadi ini antara beberapa pelanggan yang saya temu ramah ataupun pelajar dalam konteks masalah ataupun cadangan yang ingin saya cadangkan adalah customer-nya adalah pelajar. Jadi saya target kumpulan pelajar yang saya interview adalah dari alumni, okey, Mr. Vicky, iaitu alumni dari pengajian kreatif teknologi dan beliau juga sedang bergraduat dan juga seorang usahawan graduat. Okey, yang kedua adalah Mr. Luqman Nul Hakim, pelajar tahun 2, Heritage Study, okey, mengikuti program Heritage, okey. So dia menjalankan perkhidmatan perniagaan di kampus lah. Okey, dan pelanggan ketiga adalah Nur Aisyah, pelajar tahun 1 lagi. Okey, dia juga terlibat dalam menjalankan perusahaan di kampus. Jadi saya rasa itu saja penerangan saya untuk sesi kali ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.